Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kena tasbih pada Allah SWT, kerana di antara perkataan yang Allah SWT paling suka iaitu bila hambanya tasbih kepada Allah. Maka dimulai surah Jumaah ini dengan perkataan yusabbihu lillah. Jadi Allah Ta'ala ajar kita supaya banyak ke tasbih pada Allah SWT. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه آمين. Amma ba'du, insyaAllah pada pagi ini kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah SWT. Alhamdulillah. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, mungkin menundang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita dan memberi nikmat-nikmat pada kita. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan semua, pada pagi ini kita akan tadabbur surah Al-Jumaah. Surah Al-Jumaah, surah yang ke-62, ada 11 ayat. Setelah Allah SWT menurunkan surah Al-Jumaah. Surah Jumaah ni nama hari Jumaat, nama hari, kerana dalam ayat keberapa, ayat yang ke-11, 9, ayat yang ke-9, Allah SWT sebut perkataan Al-Jum'ah, Yaumil Jum'ah. Maka sempena dalam ayat yang ke-9 ini ada nama perkataan Al-Jum'ah, maka dijadikan surah Al-Jum'ah ni namanya Al-Jum'ah. Jadi tuan-tuan semua, kita akan tadabbur surah Al-Jum'ah ni daripada satu ayat ke satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yusabbihu lillah, sentiasa bertasbihlah bagi Allah. Yusabbihu lillah, sentiasa bertasbihlah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lam di situ dia panggil lam zaidah. Lam di situ dia panggil lam tambahan. Kalau tidak ada lamnya, yusabbihullaha, sentiasa bertasbihlah akan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ilnya
pembuat kepada tasbih itu. Apa yang tasbih itu? Ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus al-azizil hakim. Telah bertasbihlah, telah bertasbih. Yusabbihu ni makna sentiasa Allah Ta'ala hadirkan dengan perkataannya. Dia panggil fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' ni maksudnya berkekalan, sentiasa tasbih kepada Allah SWT, ataupun sentiasalah bertasbih bagi Allah SWT itu oleh ma fis samawati wa ma fil ard, iaitu setiap apa yang ada di langit, makhluk yang ada di langit, semua tasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma fil ardi, dan semua makhluk yang ada di bumi sentiasa tasbih kepada Allah. Termasuklah kita pun sentiasa tasbih kepada Allah. Dan kita kena tasbih pada Allah SWT, kerana di antara perkataan yang Allah SWT paling suka, iaitu bila hambanya tasbih kepada Allah. Maka dimulai surah Jumaah ini dengan perkataan yusabbihu lillah. Jadi Allah Ta'ala ajar kita supaya banyak ke tasbih pada Allah SWT. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ambil langit bumi, timbang dengan kita sebut tadi sekali, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ambil langit, ambil bumi, timbang, maka berat lagi pahala kita baca subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kenapa? Kerana itu adalah tasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka kita, hamba ini, makhluk ini, tasbih kepadanya. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Lillah tadi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ini yang tasbih pada Allah ini, Allah Subhanahu Wa Taala ni yang tasbih ini ma fis samawati wa ma fil ardi, semua makhluk di langit dan semua makhluk di bumi tasbih bagi Allah. Allah yang mana? Allah yang satu itu Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Iaitu Allah SWT lah yang dikenali sebagai Al-Malik, iaitu Raja. Allah SWT lah yang Al-Malik, Tuhan yang menjadi Raja. Al-Quddus, Tuhan yang Maha Suci, Al-Quddus. Al-Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa. Al-Hakim, Tuhan yang Maha Bijaksana. Maka semua ni nama bagi Allah SWT. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Maka Allah Ta'ala dia ada nama-nama, walillahil asma'ul husna. Bagi Allah Ta'ala itu ada nama yang sangat indah, yang sangat mulia, yang sangat elok. Walillahi tis'atun wa tis'ina, walillahi tis'atun wa tis'una isman. Bagi Allah SWT itu ada 99 nama. Fad'uhu biha, maka serulah kamu dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh kita hafal nama-nama Allah Ta'ala 99 ni, kita hafal. Orang yang hafal nama Allah SWT ni adalah orang yang dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nama artis dia boleh hafal, nama waris-waris dia boleh hafal, nama kakah benda atas muka dunia dia boleh hafal, nama dia panggil nouns, verb, apa semua dia boleh hafal, semua mufradat dia boleh hafal. Tak kala nama Allah SWT 99 tak boleh nak hafal. Maka dia panggil menjadi tanggungjawab kita sebagai hamba Allah SWT, yang Allah SWT peruntukkan masa kita ni lama dah hidup atas muka dunia. Maka patut-patutlah kita ni mesti kena hafal. Kena hafal lah nama Allah SWT yang 99 itu. InsyaAllah hamba yakin kita semua sudah ingat. Kalau tak ingat, perlahan-perlahan kita hafal. Hafal tu kalau boleh sekali dengar kita faham makna, insyaAllah.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Dialah huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutuskan kepada bangsa yang buta huruf. Bangsa yang buta huruf, manusia yang Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu manusia ni jahil. Bangsa jahiliah, bangsa Arab yang jahiliah, yang mana mereka ni tidak ada rasul. Yang menyampaikan risalah. Jauh mereka ni dengan zaman kerasulan terdahulu. Maka mereka ni dikenali sebagai al-ummiyin, manusia yang pada ketika itu Allah SWT bangkitkan seorang rasul di kalangan mereka, al-ummiyin, seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan, rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala huwallazi huwa Allah. Allah lah yang telah membangkitkan di kalangan al-ummiyin tadi seorang rasul yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ke atas mereka itu ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan rasul itu mensucikan mereka. Rasul itu mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan rasul itu bukan setakat mensucikan mereka, juga dan mengajarkan kepada mereka kitab dan juga hikmah Quran. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sekalipun mereka sebelum itu sememangnya dalam kesesatan yang nyata. Jadi tuan-tuan semua, Allah SWT hantar seorang Nabi, seorang Nabi Rasulan, yang mana Nabi ini kita panggil Al-Ummi. Nabi yang mana gelaran Nabi kita juga dikenali sebagai Al-Ummi, iaitu yang tidak pandai membaca dan juga tidak pandai menulis. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada bersabda, inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub. Sesungguhnya kamilah umat yang ummi, yang tidak pandai menulis dan menghitung. Zaman jahiliah. Jadi ramai di kalangan mereka ini tidak tahu nak baca, nak menghitung. Termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Allah SWT lahirkan dalam keadaan Allah Ta'ala didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adabani Rabbi, Allah ajar adab kepada Nabi, tetapi Allah SWT tidak benarkan Nabi ini belajar seperti mana manusia yang lain, tak kerti pandai, tak pandai menulis, tak kerti baca, kerana ada tujuan dan hikmah di sebalik itu. Kalaulah andai kata Nabi kita ni dia boleh baca, dia boleh menulis, maka mestilah orang ramai ni ada di antara mereka akan kata, Muhammad kutik ni, Muhammad kutik ke tengah jalan, kutik daripada ni, kutik daripada ni, dia buat sendiri, dia susun sendiri, dia bina sendiri ayat-ayat ni. Maka oleh kerana Nabi kita tak pandai baca, tak pandai menulis, maka di situ menunjukkan bahawasanya Quran ni hak sengoti, hak benar daripada Allah SWT. Kerana Nabi tak pandai nak reka, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pandai nak tambah-tambah, nak bina ayat. Nabi tak mengaji sekolah, Nabi tak pandai nak menulis, tak pandai nak membaca. Maka Nabi kita juga dikenali sebagai Al-Ummi. Kenapa manusia itu dikenali sebagai Al-Ummiyin juga? Huwallazi ba'atha fil ummiyina. Kerana apa manusia itu dikenali sebagai zaman jahiliah ni, orang Arab jahiliah ni dikenali sebagai al-ummiyin. Manusia tak kerti pandai, tak kerti pandai menulis baca juga.
Kerana manusia pada ketika itu dikenali sebagai bangsa Arab jahiliyah. Tuan-tuan bayarlah, balah bergama bunuh ni main. Lepas tu anak bunuh main. Anak bunuh anak. Bunuh anak. Bunuh anak ni anak ada depan mata. Ambil semelih tahu tanah dan sebagainya. Anak dia sendiri bunuh. Berat benar anak bunuh. Kenapa jadi anak ni dia bunuh anak puan bunuh sebab apa? Sebab bila lahir anak puan ni, mereka menganggap anak-anak perempuan ni membawa tulah. Bawa celaka dalam keluarga. Tak berkat hidup ada anak puan. Nyanya tubik seorang bunuh, tubik dua bunuh. Nak ceritanya jahatnya, jahilnya. Maka di kalangan al-ummi, mereka ini dikenali sebagai juga al-ummi. Jadi tuan-tuan semua, Allah SWT hantar Nabi Muhammad ini. Bila Allah Ta'ala hantar Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad yaslu alaihim ayatih. Nabi Muhammad akan baca ayat-ayat Allah SWT. Wa yuzakkihim, dan Nabi Muhammad ni yuzakkihim. Nabi Muhammad ni membersihkan mereka daripada mereka tidak kenal Allah SWT, tak kenal Tuhan, tak kenal Tuhan, tak kenal, tak reti apa ni cemar cuci, tak reti halal haram, tak reti apa-apa. Maka Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala hantar wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Dan Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala tugaskan supaya mengajar manusia tadi, yang al-ummi tadi, al-kitab, iaitu kitab dan juga hikmah, Quran lah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sekalipun umat ini dalam keadaan dulu sesat, sesat yang nyata, yang jelas sesatnya, yang telah melakukan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan marinya Nabi ni, Nabi ajar, Nabi bertukus rumah ajar, sapalah kepada kita, sapa kepada kita ni, alhamdulillah. Ini berkat kegigihan Nabi. Kalau Nabi tak gigih, tak sapa pada kita ni, tak Islam lah kita ni. Maka inilah di antara tugasnya peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Maka alhamdulillah kita semua ni siapa Quran, siapa tafsir, siapa ilmu, berbagai-bagai ilmu ni hasil daripada pengorbanan kesungguhan Nabi menghantarkan risalah yatlu alaihim ayatihi. Dan seterusnya ayat yang ketiga, Allah SWT berfirman, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan juga mengutuskan kepada bangsa-bangsa lain yang belum menyusul mereka, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan dialah Tuhan yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan setakat tugasnya menghantar, membaca yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Bukan setakat zaman Nabi ada depan mata Nabi, bukan hanya manusia generasi yang ada bersama Nabi, bahkan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya dihantarkan Nabi ni ialah supaya Nabi ni boleh menyampaikan siapa Quran, siapa ilmu, pengajaran, hikmah, apa semua ni yang disebar kalau di Nabi ni kepada bangsa-bangsa lain yang belum menyusul, lamma yalhaqu bihim, yang tidak sezaman dengan zaman-zaman yang sempat hidup dengan Nabi. Macam kita ni jauh dengan Nabi 1400 tahun dulu. Kita dengan Nabi, Nabi tinggal kita, tapi ilmu ni siapa pada kita, dengan kesungguhan kita cari, kita mendengar, kita mengaji, kita nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Kalau dia tak nak royaklah apa-apa, tapi kalau dia nak payah lagu mana pun, tak ada lagu mana pun cari juga.
penat lagu mana pun, jauh lagu mana pun. Jadi tuan-tuan semua, bukan setakat Nabi ni diutuskan untuk zaman dia sahaja, bahkan bangsa-bangsa lain, bukan setakat Arab saja, bahkan semua wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Bangsa-bangsa lain hok belum menyusul zaman Nabi, hok tak keluar lagi, tak dibangkit, tak dilahirkan lagi seperti kita ni, maka juga tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan juga. Itu peranan yang dimainkan oleh para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama tu pewaris, iaitu pewaris yang mengambil pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas mereka untuk menyampaikan kepada generasi-generasi seterusnya. Maka peranan ulama ni besarlah. Sebab tu al-ulama ni Nabi sebut al-ulama warathatul anbiya. Pewaris untuk nak menyalurkan, untuk mengembalkan risalah kenabian ini adalah para alim ulama. Tugas mereka, baligh wa anni walau ayah, kamu kena sampaikan walau sepotong ayat, mu kena royak. Mu kena royak, tak boleh nak susu. Satu ayat, satu baris, satu perkataan, tak boleh nak susu. Kalau susu tak si royak, dia panggil ulama su. Menyembunyikan hukum Allah Ta'ala itu dia panggil ulama su, ulama jahat. Maka tuan-tuan semua, Allah Ta'ala sebut wa huwal azizul hakim, dan dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi tuan-tuan semua, katanya Imam As-Sawi, bukanlah perutusannya dikhaskan kepada orang yang hidup zaman Nabi Muhammad semata-mata, bahkan perutusan Nabi Muhammad ini umum kepada kesemuanya. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi dan rasul, dan kita pun tahu istilah rasul ini lelaki mulia pilihan Allah, diberi wahyu untuk diri sendiri dan wajib disampaikan kepada orang lain, sama ada zaman dia ataupun zaman selepas dia, katanya Imam As-Sawi. Katanya Imam Mujahid, katanya bukan hanya setakat bangsa Arab, bahkan pada semua bangsa-bangsa. Tugas Nabi Muhammad ni, perutusan ini dihantar bukan setakat Nabi ni dibangkit untuk nak mengajar manusia bangsa Arab saja, semua bangsa-bangsa, katanya Imam Mujahid. Maka Allah SWT sebut dalam ayat yang keempat, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Demikianlah kurniaan Allah diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai kurniaan yang besar. Jadi siapa-siapa dia yang Allah SWT nak bagi kebaikan, maka Allah Ta'ala bagi kepadanya hidayah. Hidayah. Hidayah ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi limpah kurniaan Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala nak bagi, Allah pilih. Allah pilih nak bagi hidayah. Yahdi man yasha. Allah Ta'ala bagi hidayah kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Cuma Allah Ta'ala bagi pilihan kepada manusia untuk nak mengambil, nak mencapai itu. Allah Ta'ala sebut apa? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sama ada manusia itu nak pilih jalan syukur ataupun kufur, kami tunjuk jalan kepada manusia. Jadi sama ada manusia itu nak ambil pilih jalan mana, ambil. Tapi hidayah tu Allah SWT telah tunjuk dengan menghantarnya Rasul, Nabi, terpulang kepada manusia. Jadi tuan-tuan semua, dengan dihantarnya Nabi Muhammad, dia panggil Sayyidul Bashar, penghulu bagi sekalian manusia. Maka terpulanglah kepada manusia, sama ada dia Arab ataupun tidak, maka sama ada dia nak Islam ataupun tidak, terpulang kepada dia. Hari ini kita tengok ramai orang masuk Islam,
Ramai Allah Ta'ala ganti balik. Huk mana huk yang dibunuh di Palestin ramai tu, dia kena bom apa semua. Kita tengok hari ni berbondol-bondol hasil daripada kesabarannya, hikmah di sebalik tu. Ramai manusia di antaranya di sebelah Eropah pakat masuk Islam ramai-ramai. Kita ni, kita kena lama dah Islam ni, maka kita kena jaga molek Islam yang ada pada kita ni, supayanya ianya sentiasa kuat. Umat Islam ni kena bersatu hati. Barulah musuh-musuh Islam ni tidak boleh mengapa-apakan kita. Bila kita tak kuat, maka kita tengok musuh Islam ni dia boleh buat. Kita tengok di Palestin tu, kalaulah negara-negara Islam ni bersatu, tak boleh, Palestin tak boleh nak buat apa. Tapi oleh kerana tidak ada kesatuan, tidak ada orang panggil gabungnya kekuatan, maka adalah pihak-pihak orang Islam tu kena tindak. Patut-patutnya Saudi tu yang negara kaya, kita tengok sekeliling Palestin ni kaya semua ni, kuat semua, gagah semua, tapi oleh kerana tidak ada kesatuan, maka Allah Taala berfirman dalam ayat yang kelima, mathalul ladzina humminut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. InsyaAllah kita sambung esok pagi ayat yang kelima. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.